Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan cikgu doakan semoga semuanya sihat walafiat pada hari ini dan telah pun bersedia untuk mengikuti kelas sains PDPR. Okey. Untuk pelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dulu dengan bacaan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, semoga kelas kita pada hari ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan bagi kamu untuk menerima segala tunjuk ajar cikgu pada hari ini. Okey. Objektif pembelajaran pada hari ini, saya dapat menerangkan tentang impak penggunaan tenaga nuklear. Dan kriteria kejayaan ada dua. Yang pertama, saya dapat menyenaraikan bencana yang berlaku di dunia yang berpunca daripada tenaga nuklear. Dan yang kedua, saya dapat menyenaraikan kesan penyebaran radiasi dari tenaga nuklear. Okey, so hari ini sebenarnya cikgu nak bagi awak dua rakaman video dan cikgu nak habiskan tajuk tenaga nuklear pada hari ini. Dan kerana pada hari Khamis nanti cikgu akan masuk bab tingkatan 5 lah. Kita akan mula belajar tajuk tingkatan 5. Bersesuaian dengan pada hari ini kamu pergi ambil buku amali deh. Jadi lepas ni cikgu akan gunakanlah buku amali sains tu. Jaga elok-elok sebab buku tu bukan free, buku tu kena bayar ya. Jadi cikgu tak nak bagi tahu dululah berapa yang kamu kena bayar. Okey, cikgu mulakan dengan bencana-bencana yang berlaku di dunia ini yang berpunca daripada tenaga nuklear. Okey. Tajuk kita pada hari ini sebenarnya ialah berkaitan dengan impak penggunaan tenaga nuklear. Okey, sebenarnya terdapat risiko ya berlaku kemalangan di stesen jana kuasa nuklear. Stesen jana kuasa nuklear cikgu dah pun terangkan pada video yang lepas. Tetapi sangat menduka citakan kerana ramai yang tak buka pun video cikgu tu. Okey, hanya beberapa orang sahaja. Yang buka, cikgu ucapkan tahniah. Yang mana tak buka tu, tolong. Masih boleh buka lagi. Valid lagi sampai sekarang. Okey. Tajuk yang lepas, cikgu dah pun menerangkan tentang bagaimana keadaan di stesen jana kuasa nuklear. Okey, stesen jana kuasa nuklear ni terdiri daripada reaktor. Dan kemudian reaktor ini akan bersambung dengan jana kuasa lah untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Jadi untuk hari ini kita nak melihat apakah antara risiko kemungkinan berlaku di stesen jana kuasa nuklear yang melibatkan kemalangan. Okey, yang pertama ialah dari segi pembebasan tenaga haba dan bahan radioaktif yang banyak. Okey. Akibat daripada pembebasan tenaga haba dan bahan radioaktif yang banyak, ia akan mendatangkan akibat atau kesan yang buruk kepada benda hidup. Okey, bagaimana awak tengok daripada dalam gambar? Okey, di sebelah kiri itu ialah bandar Hiroshima dan di sebelah kanan ialah Nagasaki. Kedua-dua bandar ini seperti padang jarak dan padang terkukuh selepas dibom dengan bom nuklear pada Perang Dunia Kedua tahun 1945. Okey. Jadi penggunaan bom nuklear ke atas Hiroshima dan Nagasaki di Jepun ini adalah untuk mengalahkan Jepun lah. Jadi kamu mesti lebih tahu lagi berkaitan dengan sejarah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Jadi akibat daripada letupan bom nuklear ini, kedua-dua bandar raya Jepun ini musnah akibat daripada bom nuklear, iaitu bandar Hiroshima dan Nagasaki di negara Jepun. Okey, seterusnya bencana yang seterusnya ialah bencana Fukushima
juga di Jepun dan berlaku pada tahun 2011. Baru lagi ya. Okey, pada masa ini, pada 2011 ini berlaku gempa bumi yang bermagnitud 9.0 yang melanda Tohoku, Jepun. Dan bertarikh 11 Mac 2011. Dan akibat daripada gempa bumi ini mengakibatkan bencana tsunami yang besar di Fukushima. Dan daripada tsunami ini, malapetaka tsunami ini telah merosakkan loji nuklear, dan menyebabkan kebocoran bahan radioaktif. Kebocoran daripada reaktor nuklear ini telah meningkatkan aras radiasi di persekitaran ke tahap yang amat membimbangkan. Penduduk dalam lingkungan 20 km, jauh tu ya, telah dipindahkan ke kawasan yang lebih selamat dan kesannya hasil tanaman di sekitar kawasan loji tersebut telah dicemari bahan radioaktif dan semua hasil tanaman tersebut adalah dilarang untuk dijual. Bahaya sebab sayur-sayuran dan juga tanaman telah terkena radiasi akibat daripada kebocoran. Kebocoran loji nuklear. Selain daripada penduduk dilarang untuk makan tanaman di Fukushima itu, penduduk juga dilarang untuk menggunakan bekalan air paip. Kerana pencemaran plutonium turut dikesan di tapak loji. Dan pekerja di loji yang terdedah kepada sinaran radioaktif pula telah menerima rawatan rapi di hospital. Ini kesannya lah sebab kita tahu Jepun ni selalu mengalami gempa bumi dan apabila berlaku gempa bumi kemungkinan berlaku tsunami. Jadi bencana tsunami telah merosakkan loji nuklear yang berada di bandar Fukushima. Seterusnya pada tahun 1986, peristiwa ini lebih awal lagi. Pada tahun 1986, satu loji kuasa nuklear di bandar Chernobyl, utara Ukraine telah meletup dan terbakar, menyebabkan bencana yang lebih besar dan melibatkan lebih kurang 500,000 orang. Dan kejadian bencana Chernobyl ini disifatkan sebagai kemalangan loji nuklear paling dahsyat dalam sejarah. Dianggarkan bencana ini telah mengakibatkan kerugian yang besar mencecah $200 bilion. Dan sehingga ke hari ini, bandar Chernobyl masih menjadi bandar yang ditinggalkan tanpa penduduk. Tahun 1986 ya, masa tu cikgu darjah 6 dan sekarang cikgu dah 40-an nak masuk 50. Masih ada lagi yang takut tentang radiasi kesan daripada loji kuasa nuklear yang telah meletup di Chernobyl ini. Jadi keadaan bandar Chernobyl ni dah macam bandar hantu ya. Itu adalah antara bencana yang berlaku di dunia yang melibatkan loji nuklear. Cikgu cerita sikit lagi ya kaitan dengan pengeboman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Berlaku pada tahun 1945 semasa Perang Dunia Kedua. Berdasarkan kepada kajian dan risalah, bom yang dilepaskan ialah bom atom yang diberi nama Little Boy. Dan siapakah yang menggugurkan bom Little Boy ini? Bom ini telah digugurkan oleh pihak tentera Amerika Syarikat. Tarikhnya ialah 6 Ogos 1945. Dan satu lagi bom dilepaskan, diberi nama sebagai Fat Man, dilepaskan di Nagasaki pada 9 Ogos. Jadi Hiroshima dulu 6 Ogos, kemudian 3 harinya Fat Man pula di Nagasaki.
Letusan tenaga nuklear oleh bom atom ini telah menghasilkan gelombang letupan yang amat kuat sehingga mengorbankan kira-kira 70,000 nyawa orang awam serta merta. Ramai itu ya, 70,000 orang. Jadi pengeboman ini menyebabkan keadaan seluruh bandaraya Nagasaki dan Hiroshima menjadi amat panas sehingga boleh mencairkan struktur besi. Letusan bom nuklear juga telah mengganggu keadaan atmosfera. Maknanya persekitaran bumi pada masa itu terganggu akibat daripada gelombang yang terhasil di samping luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Betapa kuatnya ya kesan bom atom Little Boy dan juga Fat Man. Dan pada ketika itu, seluruh sistem perhubungan di bandaraya itu terputus. Jadi, kesan daripada pengeboman ini akhirnya Jepun telah menyerah kalah dalam Perang Dunia yang kedua. Kalau kita tengok gambar tu, sebelum Hiroshima dibom, Hiroshima adalah bandar yang sangat padat dan sangat pesat membangun. Dan selepas bandar tersebut dijatuhkan bom nuklear, ia seperti padang jarak dan padang terkuku. Kini sudah banyak negara yang mula mencipta dan mengeluarkan senjata nuklear masing-masing. Kita tahu negara-negara maju memang banyak mengeluarkan senjata nuklear. Walau bagaimanapun pada zaman sekarang ni, mereka masih terikat di bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear. Jadi mereka tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan senjata nuklear ke atas mana-mana negara yang bukan sekutu mereka. Perjanjian pengawalan senjata nuklear ni fungsi dia ialah untuk mengawal serta tidak membenarkan mana-mana negara menggunakan senjata nuklear dengan sewenang-wenangnya. Seterusnya kita pergi pada kriteria kejayaan yang kedua. Impak ujian nuklear. Jadi selepas ini sekurang-kurangnya awak boleh menyatakan beberapa impak ujian nuklear. Sebelum senjata nuklear digunakan ujian nuklear perlu dilakukan dulu untuk memastikan sama ada senjata yang mereka bina itu berfungsi ataupun tidak. Jadi ujian nuklear ini dilakukan sama ada di kawasan atmosfera terbuka, di darat ataupun di bawah laut. Dan sudah pastinya ujian nuklear ini akan memberikan impak buruk kepada hidupan dan persekitaran. Jadi hidupan ni termasuklah haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga manusia. Ujian nuklear di bawah tanah contohnya akan menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber air. Begitu juga di laut. Sekiranya ujian nuklear ini dilakukan di laut, akan berlaku kemusnahan hidupan dan juga akan menyebabkan pencemaran yang teruk. Bagi manusia dan hidupan yang di darat pula, kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear boleh menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik. Sekarang kita tengok apakah itu kesan somatik dan apakah kesan genetik hasil daripada penyebaran radiasi daripada ujian nuklear. Berikut disenaraikan antara kesan somatik yang mungkin akan dialami oleh manusia apabila terdedah kepada radiasi tenaga nuklear. Individu itu mungkin akan letih, loya, jadi nak muntah, katarak, di mana katarak ni akan menyebabkan ada selaput pada mata, boleh mendapat leukemia. Leukemia ni kalau kita tahu sekarang ni leukemia ialah kanser darah dan juga seseorang itu boleh mengalami keguguran rambut. Jadi ini adalah kesan somatik. Di mana kesan genetik pula, pertama kemungkinan berlaku kecacatan bagi bayi yang dalam kandungan atau fetus dalam kandungan. Kemudian berlaku mutasi sel, menyebabkan ada kelainan pada sel-sel manusia, menyebabkan kecacatan seperti kalau mutasi sel ni ialah seperti sel sel darah merah.
sel darah merah akan terganggu menyebabkan penyakit-penyakit seperti thalassemia, okey. Dan seterusnya, kesan genetik juga boleh menyebabkan kanser sebab kanser ni melibatkan sel dalam badan, ya. Kelainan sel dalam badan manusia. Okey. Jadi itulah dia, okey, antara bencana-bencana yang berlaku di dunia yang melibatkan radioaktif dan kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear. Jadi kesannya ada dua, iaitu kesan somatik dan juga kesan genetik. Okey, jadi ada dua kriteria kejayaan lah untuk video pertama cikgu ni. Okey, pertama, menyenaraikan bencana yang berlaku di dunia. So, kita boleh senaraikan bencana-bencananya ialah seperti di Hiroshima dan Nagasaki serta Chernobyl. Okay? Dan satu lagi ialah di Jepun juga semasa tsunami pada tahun 2011. Okay, yang kedua, menyenaraikan kesan penyebaran radiasi dari tenaga nuklear. So, kesannya ialah sama ada kesan somatif dan juga kesan mutasi gen. Okey, jadi selepas ini cikgu harapkan awak boleh menjawab soalan yang melibatkan bencana berlaku di dunia serta menyenaraikan kesan penyebaran radiasi dari tenaga nuklear. Okey, cikgu stop untuk video ini dan kita akan sambung pada video yang kedua, masih lagi berkaitan dengan tenaga nuklear.